Tapi kita dah berada dekat Darfur kan, berhenti tu, bunyi bom tu, letak beg dengan staff datang. Saya faham, tak faham lah sikit-sikit bahasa Arab, dulu belajar sekolah Arab. Yang ni datang tiba-tiba minta bonus. Aku kenal kau pun tidak mau minta bonus tu. Yang ni datang anak sakit. Yang ni saya kata diam. Macam tu lah. Diam. Saya pun nak tunjuk steady kan. Saya pun angkat laptop, ada meja sebelah tu. Macam ni laptop letak sebelah. So okey, dah diam. Suar-suar. So dalam kelang kabut saya melayan tu, datanglah seorang hero lah dalam cerita ni. Nama dia Abdul Rahman. Sekejap lagi boleh tengok gambar dia. Very nice person. Saya punya assistant. So Abdul Rahman ni pun cuik kat saya. Cuik Mr. Arman. Oh, dia boleh cakap bahasa Inggeris ke? Don't worry, I'll be your PA. Oh, saya macam alhamdulillah lah, dia orang boleh cakap Inggeris dan ada PA. Boleh membantu. So dia pun duduk. Dia pun duduk dekat meja tu, dia pun tengok pada laptop tu. Laptop saya buka tadi kan. So dia pun, tuan-tuan tengok mana, ni arrow kan. Boleh nampak arrow tu? So dia pun tunjuk arrow kan, Mr. Arman. How do I move this arrow? Dia tanya. Kita tengah, kena bayangkan ni, saya berdiri, dia berdiri ni meja sebelah, dia duduk dekat depan laptop. So saya tengah melayan orang pening, saya pun tengok, move the arrow? You move the mouse. Dia pun angkat mouse kan. Letak kat skrin. This one kan. Dia pun letak kat skrin. Dia letak kat skrin tu pun gerak sekali kata. So saya pun tengok dalam keadaan macam tu, saya kata cuma diam boleh tak? Diam. Dia mengarut dah ni, mengarut. So saya dalam keadaan jerit diam tu, dia masa saya marah diam tu, tangan dekat situ, berhenti. Dekat laptop tu. So saya pun masuk dalam bilik, angkat tangan. Tuan-tuan ingat doa saya awal tadi, biar saya ada rezeki bekerja kat bumi Allah Darfur tu kan? Arab Saudi, Allah Ta'ala hantar. Saya angkat tangan balik, ya Allah Ta'ala, kenapa kau letak aku kat sini? Faham tak? Kita kan manusia ni kan tak benarnya minta bagi dah macam-macam pula komplain kan. So mengajar banyaklah dalam kehidupan saya ni. So saya kata, ya Allah tahu kenapa aku ada kat sini. Sebelum ni mengajar seronok je. Seronoklah mengajar, buat orang pandai, budak-budak jadi boleh bekerja hebat-hebat kan. So lala saya jadi centralize balik hidup saya. Saya format balik kata, mungkin ada sebab kau letak aku sini dan aku mampu lakukannya. Cuma berikan aku kekuatan lebih sikit. So keluar tu, steady, air mata semua, padam, kesak-kesak mata. Keluar Abdul Rahman, tangan dekat laptop lagi, kat situ lagi. Baru je center tadi, keluar dekat situ. Kata Abdul Rahman, letak bawah boleh tak? Letak bawah, letak. Okey. Dia pun letak bawah, saya pun gerak-gerak tangan dia. Okey. Satu hari dia main gerak mouse. Punya seronok main mouse dia. Tapi alhamdulillah, ini berlaku 2008 dulu kena ingat. Sekarang ni alhamdulillah, dia sekarang ni main message dengan saya dekat Facebook, Abdul Rahman. Faham tak? Setiap kali dapat mesej dengan saya macam nak meleleh air mata. Teringat tragedi monitor mouse. Alhamdulillah lah, sikit sebanyak di mana dia sekarang tu kita ada sumbangan lah sikit. Baik. So diteruskan cerita. Di sini tuan-tuan dan puan, banyak berjalan luas pandangan. Dulu saya ingat orang tua saya selalu hantar saya belajar jauh-jauh. Belajar kat Kota Baru, pergi dekat Kedah semua. Saya pun pelik, apa pasal tak suka ke, tak sayang kat kita? Macam tu lah kan. Rupanya dia nak kata bagi tahu luasnya dunia ni, banyak benda sangat nak belajar. So salah satu yang saya gambar ni saya nak tunjukkan, kalau boleh nampak lah daripada belakang ni. Di sini ada satu lopak air. Satu lopak air ni kalau tengok kan kambing apa semua duk minum air kat situ lah. So masa tu saya dalam kenderaan saya nak pergi ke saya punya klinik. So daripada base camp nak pergi ke klinik. Klinik ni tengah padang pasir lah. So dalam perjalanan tu nampaklah orang ni jalan bawa kolej, macam kalau kita jak kecil lah. So dia pergi dekat lopak tu pun dia tolak perlahan-lahan air tu tau. Air. Saya pun pergi tengok dekat dalam air tu, rupa dia tu kalau kita lah kan, kalau kucing minum pun kita tak sanggup tengok lah keadaan air tu. So dia pun tolak perlahan-lahan, dia cedok, dia tolak tu lah apa benda yang dalam rupa yang teruk tu kan. Tolak ada agak jernih sikit, dia cedok, dia minum. Masa tu saya punya sebab je lah kan. Saya rasa kalau lah hebat ujian saya di Malaysia ni, tak pernah sampai peringkat minum air lopak lagi lah, tak pernah lagi lah. Kalau kita rasakan kita susah, kalau kita rasakan hebat ujian kita kan, tak sampai peringkat tu lah. So itu yang jadi saya motivate balik, ya Allah patutlah aku diajar letak di sini lah, nak tengok orang lain lagi susah. Sampai peringkat kita kan banyak komplain kan dalam hidup kan. Ini yang kejadian-kejadian dalam hidup saya ni yang membuatkan kita kurang sikit komplain. Baik, di sini segalanya bermula Darfur Sudan. Apa yang berlaku dekat Darfur Sudan ni dikenali sebagai civil war.
peperangan saudara. Kalau kita dekat sini, kalau Melayu sama Melayu lah senang cerita. So kita susah nak differentiate, kau ni orang baik ke orang jahat. Tak tahu. Macam kami bersih Malaysia, satu peringkat kami punya bendera tu kena tukar. Pasal bendera Malaysia kita kan ada mirip dengan bendera United States kan. Oh, ada setengah orang dia tak suka. Daripada jauh tu dia tunjuk M16 kat kita. Apa hal? Dia tunjuk bendera. No, this is Malaysia. Lagilah dia tak tahu pasal Malaysia kan. Yelah, letak mouse pun atas monitor kan. Apa lagi Malaysia kan. So saya pun cakap kepada staff saya lain apa semua, bendera Malaysia buang-buang. Just perkataan Malaysia saja. So we have to be very neutral. Tak boleh berpihak mana-mana. Kami datang, Malaysia datang untuk membantu dari segi perubatan. Orang sakit, kita datang. So oleh kerana, cuba fahamkan oleh kerana peperangan saudara yang berlaku, so ramailah yang menjadi mangsa. Yang menjadi mangsa dalam cerita ni orang kampung. So sebagai contoh, kampung dia dah kena serang, perang. So dia orang ni tak tahu nak gimana. Dia pun buka kain, yang saya tengoklah kebanyakan kan, dia buat kain satu, letak bambang, ikat-ikat jalan. Jalan nak pergi mana tak tahu. Tak tahu. Jalan tengah padang pasir tu jalan kan. Saya lalu naik kereta, daripada tepi macam semut, satu line kan, jalan dengan panasnya lebih kurang 48 ke 50 dah jesas. Tengah hari tengah hari. So jalan, anak-anak semua kat belakang, jalan, tengok kata nak ke mana kita ya. Macam tu lah kot dialog dia kan. Tak tahulah, selagi ada nyawa kita jalan. So bila dia orang jalan ni, ramai-ramai jalan ni, sampailah ke camp yang dikenali sebagai IDP, Internal Displaced Person. Pelarian dalam negara sendiri. Boleh faham So semua menjadi satu dalam camp pelarian. So kami datang, Malaysia datang, buka klinik dalam camp pelarian. Boleh faham peranan saya. So saya pasal nak tunjuk gambar apa ni baru boleh faham. So kami datang membantu dari segi perubatan, buka klinik dalam camp pelarian tersebut. Baik. Okey, sedikit sebanyak dugaan dan rintangan sepanjang saya berada di sana. Ini yang boleh saya kongsikan dalam penceritaan saya lah. Yang pertama dari segi komunikasi. Susahlah nak komunikatkan pasal dia orang satunya bahasa Arab betul dah. Macam saya belajar bahasa Arab formal, tapi dia bahasa Arab kampung gitu lah. So nak bercakap masa tu saya pula bawa yang dictionary elektronik tu. Apa tu? Yang puzzle tu. Besta kan. Dia bawa gitu lah bercakap. Weh, kau miss ni. Saya malah nak sebut, kau baca ni sekarang. Macam tu lah nak communicate kan. So sampai satu peringkat sampai staff-staff saya pun dia nak bercakap, dia ambil benda tu terus tekan. Okey. Tu bala balik. Tapi sikit sebanyak lah. Tapi saya sempat 6 bulan je, sampai dekat 4-5 bulan tu Besta dah mula tak digunakan lah. Dah mula mahir dalam bahasa dia. Alhamdulillah lah kan, dalam keadaan susah tu. Baik, budaya dan peradaban. Budaya dia, siapa yang pernah dengar cerita dia kan, budaya dia salah satu dia kalau greeting, kalau kita lah jumpa kawan dan member kan, Assalamualaikum, apa khabar? Okay, semua okay, apa cerita? Macam tu sikit-sikit kan. Oh tak ada, dia punya style greeting dia suka buat macam ni. So sebagai contoh, okay ni kan, macam ni kan. Semalam saya baru lepas hari pertama bergaduh dengan Abdul Rahman pasal mouse letak atas monitor dan sebagainya, terjerit-jerit semua tu kan. Balik. We start a new day tomorrow. Let me centralize myself. Saya beritahu kan. So esoknya hari pertama tu, saya dekat pintu, bayangkan ni pintu saya pun semangat lah hari pertama bekerja. I want to start a good day. So buka pintu tu, masuk staff saya pertama, dia masuk tu, terekam kat saya, dekat kat depan, dia pun buat macam ni. Assalamualaikum Mr. Iman, apa khabar? Semalam makan apa? Faham tak macam ni lah? Dalam keadaan dia depan saya, tangan dia macam ni. Saya pun jadi terspontan balas balik. Tak ada, dia tak ada marah langsung. Tak ada. Maknanya saya tak menjawab ikut soalan pun tak apa. Yang penting saya balas balik. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Dah semalam dah makan, dah tidur. So benda tu berlarutan selama lebih kurang 2 minit. Saya ada 24 orang staff. Boleh bayang tak? Setiap staff saya nak kena layan benda tu. Saya ingat juga baru dia buat kan. Tapi ni budaya dia orang. Terpaksa lah kan, kena layan lah kan. So masuk seorang ni buat tu. Dan tadi baru lepas buat tadi, lebih kurang setengah hari tak jumpa balik. Lepas tu tak jumpa, kemudian jumpa balik, buat lagi, tak lupa. Jumpa balik tu. Sampai satu peringkat, dah lama sangat saya duduk main macam tu kan. Balik Malaysia, sampai dekat airport ni, orang rumah saya datang ambil. Assalamualaikum yang, abang buat juga. Belum balik. Abang nak kena pelumpang ke? 6 bulan tinggal orang, main cuit-cuit pula. Sorry. Budaya dah pernah. Itu salah satu budaya dia lah. Dan yang saya boleh ingat salah satunya juga, iaitu dia suka buat Ibshir. They like music.
Kalau pasang muzik, kita tengah formal macam ni, ramai-ramai boleh bangun joget tau. Buat macam ni tangan. Dia jadi macam high tau. So dengan saya sekali kena join lah. Masa tu we were having a very formal conference dengan dia punya Ministry of Health. Dia punya tengah bercakap tu kan, menteri tu tengah bercakap. So entah siapa pergi tertekan muzik kan. Menteri tu jadi macam dia pun macam switch on jugalah macam tu lah. So ramai-ramai bangun. Saya pun tengok dah ramai bangun jalan kan, sambil jalan buat yang tu. You faham tak, ramai-ramai ikut belakang kan, satu line buat yang tu kan. So saya pun naik ikut belakang sekali. So menteri tu tadi, mungkin dia dah centralize balik mental dia ke apa. Dia sampai dekat mic dia sambung balik cakap. Baik, kita sambung balik apa kita. Saya pula dekat ujung. Sambung balik. Oh sudah. Lari je pergi kat meja balik. Nak buat macam mana kan dia punya budaya nak berhadapan. Saya kena terima lah seadanya. Baik. Sabar. InsyaAllah. Kejap lagi dengan gambar baru tuan-tuan boleh faham lah perasaan saya. Baik. Yang ketiganya cuaca. Seperti saya ceritakan tadi, iaitu dari segi cuacanya 48 ke 50 darjah Celsius. Ada dalam keadaan dia sampai 55. Cuma kerajaan dia tak nak umumkan pasal dia akan menjadikan macam suasana terlalu terik panas kan. Kena stop bekerja. Tapi kebiasaan tu kita tengok termometer tu apa yang suhu tu kan. Ini 55 ni tak buat pengumuman pun. Dah terlalu panas lah, kering lah. Saya kalau air mineral tu memang jadi tali pinggang lah kat sini lah. Tak boleh. Air dia saya tak boleh minum. Abdul Rahman dia panggil saya Angush. What is Angush? Manja. Kita pun macam, kau panggil aku manja ke? Tak boleh. Kalau minum air dia, memang 3 hari lah, confirm lah. Diarrhea, 3 hari. Itu pun minimum. Abdul Rahman dia kata, saya tengok Cik Man ni Angush betul lah. Apa sebab kau panggil aku Angush? Cik Man, katalah pagi tadi kita terlepas breakfast, tengah hari kita nak lunch, pukul 3. Pukul 2 tu, pukul 1, muka Cik Man mesti tak ada mood. Muka selebek, tak makan kan pagi tadi. Kalau tanya apa pasal ni? Pagi tadi aku lupa nak breakfast lah. Cik Man manja tu. Macam kami, kalau tanya hari ni hari Khamis, bila last makan? Hari Senin atau Selasa jawab dia. Cik saya terima, tak apalah, Angush lah, manja. Yang tadi letak mouse atas monitor lah, panggil aku manja. Tak apa. So, yang keempatnya bekalan elektrik. Malam, oleh kerana peperangan yang UPNM boleh bantu saya lakukan, mungkin kenapa dari segi teori ni kenapa? Malam kerajaan dia mesti cabut elektrik. Off kan? Tak boleh. Ada power generator sehebat mana pun tak boleh. Mesti malam tak boleh on lah. Lights off kan? Blackout. Jangan macam tu. Dia light off lah. Yang ni light off betul-betul tak? Light off betul-betul. Start pukul 7 malam sampai pukul 7 pagi. I don't know why. Mungkin dia tak nak bagi meriah sangat peperangan tu. Meriah pula kan. Siap dengan apa, lampu limpah apa semua tu. Siap dengan PA system tu. So, dia cabut elektrik tu. So, malam saya tidur dalam keadaan tak ada elektrik apa semua. Tapi malam sejuk sungguh. Tapi malam cantik betul. Dia punya angkasa tu memang nampak direct. Bintang-bintang semua tu. Memang cantik. So, malam, kejap lagi saya kenalkan, ada seorang staff saya tu, nama dia Mustafa. Very nice, very interesting person. So, nak jadi cerita, satu kisah tu yang berlaku. Ingat elektrik tak ada malam tu. Mustafa ni adalah saya punya security guard. Ambil lah orang bekerja, orang tempatan, ambil lah. Kau boleh jadi apa? Kau boleh menulis tak? Tak boleh. Kau boleh bercakap English? Tak boleh. Kau boleh jadi guard? Boleh. Guard berdiri di situ. Dia main handphone dia, asalkan kita boleh gajikan dia lah. So, Mustafa ni dalam keadaan tu, satu malam tu, nak jadi kisah kehidupan saya. Bunyi bom tu terlalu dekat. Sebelum tu saya dengar macam jauh-jauh sayup yang tu, bom tu. Tapi kali ni dekat, kemudian diselangi dengan tembakan M16 dan sebagainya lah, machine gun dan sebagainya. Makin lama makin dekat. Kita pula makin lama makin takut. Mungkin kalau latihan kita tak takut lah, kita tahu latihan kan. Dan dia menggunakan blank bullet. So dalam keadaan takut tu, saya pun ambil semua tutup diri dalam base camp, senyap aja. Lalu Mustafa datang, ketuk pintu. Ingat orang dia tadi, metalik tadi, kaitkan dengan cerita ni malam. Ingat So dia ketuk pintu, saya pun buka. Tak nampak, gelap. Tadi gambar tadi kalau tak ingat. So buka pintu, Mr. Herman, I'm here, kata. Anak Hena tu sinilah.
Saya kata, mana Aina? So dalam gelap tu, kita tengah nervous ni, carilah dia kan. Sebab tu saya rasa macam dah dekat tu. Dah dekat dah ni. Saya pun reverse tangan. Bang! Kepala dia sekali lah. Kan dah jumpa, dah dia jawab. Seronok tau, lempang kepala. Kan dah jumpa dia. Tak ada marah langsung. So dalam keadaan gelap tu, dia bagi motivasi kat saya lah. Dia mentalkan saya balik lah. So dia kata, Mr. Irman, saya tahu Cik Irman tengah takut. Perang ni biasa kat sini. Tapi kalau dia orang datang dekat dan cuba nak ganggu base camp kita, saya akan protect Cik Irman. Kerana dia pun angkat jubah dia. Saya ada pisau. Saya ada pisau. Lebih kurang panjang ni, pendek sikit lah separuh. Dia buat, saya ada pisau ni. So saya cuba register dalam kepala saya. Orang perang belakang rumah dengan M16, grenade, apa semua kan. Kau nak protect aku dengan pisau kan. Itu saya rasa perasaan masa tu lah. Tak sampai peringkat lah. Perasaan macam pinjam pisau je. Ambil. Orang tengah mental kan. Oh, main pisau. Macam tu lah kan. Koyak. Kalau rasa latihan, dulu saya pernah juga pergi latihan PO lah bersama Wataniah kan. Ingat dah koyak dah mental masa tu. Yang ni lain macam, dia punya koyak lain macam. So, saya lihatkan, ni nak share lah ni. Saya lihatkan Mustafa tidak dapat menjamin keselamatan saya. Dengan pisau buntut dia berdiri depan rumah tu pegang macam tu. Ikut kau lah Mustafa, kalau itu baik untuk kau, baiklah untuk aku. Macam tu lah kan dalam hati. So saya pun tengok perang, saya keluar pada saya punya base camp, tengok cahaya peluru lalu tau. Ini betul-betul ni tengok peluru lalu. Ini bukan mercun ni. Saya pun pergi ambil uduk. Saya pergi ambil uduk tu, satu uduk yang terlalu manis yang saya tak boleh dapat sekarang ni. Saya sebab lagi ni, teringat perasaan tu. Ambil uduk tu terlalu manis, dekat setengah jam lah ambil uduk. Ambil uduk tu cula-cula buku, pasal saya letakkan, ini adalah uduk saya yang terakhir. Perasaan masa tu lah, tengok kan, ambil uduk, tengok air cahaya. Nak elak ke tak? Macam ni lah, uduk telur. Ambil cula-cula ni. Allah, mata ni tak payah cerita lah. Kusuk juga, kusuk. So tengok bunyi bom dekat. Lepas tu tengok kanan Mustafa dengan pisau. Sedih. So ambil wuduk, basuh muka, basuh lah. Habis basuh lah. Lepas basuh kaki semua. Masuk tangan. Masuk dalam base camp, angkat solat. Masa tu solat hajat, solat istiqorah. Tak pasal-pasal istiqorah tengah-tengah. Habis solat, nasib baik tak tarawih kata. Habis solat sunat yang saya boleh terfikir masa tu lah. Pasal kalau boleh saya nak mati, kalau lah pecah kepala saya masa tu, biar saya dalam keadaan solat lah masa tu lah. Minta sangat lah. Solat masa tu punya manis. Tak tahu lah, saya cubalah kat Malaysia berapa kali lah. Saya cubalah kan, bangun malam cuba kan. Tak dapat dia punya syahdu tu. Mungkin saya kena beli recorder orang bunyi tembak ke apa macam tu lah kan. Dia perasaan tu lah. Angkat tu, just to share, dia punya angkat tu, baca Fatihah tu, lama lah. Betul-betul feel lah. Baca Bismillahirrahmanirrahim, berhenti kan. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Habis solat tu naik turun sujud tak ada cerita lah, memang basah habislah sejadah masa tu. Habis tu saya pun angkat, habis solat tu dah habis ID dah solat. Nasib baik tak tarawih kan saya cerita kan. Saya pun ambil torchlight, satu letak kat sini, torchlight letak tu, ambil buka Quran baca. Cukup syahadu. Cukup, saya teringat sangat masa tu, saya cuba nak dapat kat sini tak dapat. So habis mengaji tu, mengaji seronok lah mengaji, tengok dengan tafsir. Ini ayat ni cuba sampaikan macam ni rupanya. Ayat ni cuba sampai kat sini, ayat ni sampai kat sini. Dekat Malaysia ni saya tak tahu tuan-tuan mana. Dia punya banyak sangat aktiviti sampaikan dalam solat pun sekali dia bawa sekali. Boleh setuju tak? Kalau lepas ni ada meeting, dalam solat tu lah minit mesyuarat semua keluar. Yang berbahagia pengurusi majlis. Yang tu lah kan. Kita susun lah apa yang kita bakal cakap kemudian lah. Nak angkat tangan doa, saya lah saya mungkin tuan-tuan okey sikit lah. Saya kalau angkat tangan doa tu pun rasa tak sempat. Ada angkat tangan doa, ya Allah Tuanku macam biasa. Amin. Doa yang sama kan. So, saya pun habis letak torchlight ni, kita panggil emergency light. Tengah hari kita charge, malam dia habis bateri lah. Sampai peringkat tengok kadang-kadang mental sangat tu,
kita tengok lampu tu makin lama makin malam, makin lama makin malam, tertidur. Macam tu, layan lampu tu. So letak lampu tu kat sini, habis lampu tu angkat tangan doa. The only doa masa tu yang saya boleh terfikir, saya tak fikir saya boleh selamat. Itu yang doa saya macam tu. Saya doakan, ya Allah Tuhanku, jika inilah pengakhiran ceritaku, ambillah aku dalam keadaan beriman. Itu je minta. Itu je minta. Saya tak doa, ya Allah Tuhanku, berikanlah Mustafa satu M16. Tak sempat. Pasal dia terlalu confident dengan pisau dia kan. Saya tak nampak dah benda lain saya boleh doa. Nampak? Dalam keadaan, pakcik, dalam keadaan akaun-akaun saya yang lama dah pun dihapuskan. Masa tu terkenal lah balik akaun-akaun lama kan. Bad debt yang lama semua timbul balik kan. Itu pun dulu zaman pening macam-macam juga buat dulu. Kata, itu yang terfikir balik. Minta Allah Ta'ala hapuskan. Itu yang daripada segi bahaya peperangan dan bekalan elektrik. Baik, kejap lagi juga saya akan kongsikan gambar. Gambar lah seronok lah. Pengalaman di pengajian tahfiz. Saya pergi kat sana ada Al-Quran Darfur sana. Pengajian tahfiz Al-Quran di Darfur Sudan. Baik, tuan-tuan memang saya akan tunjukkan gambar sekarang. Untuk fahamkan gambar-gambar saya ni, kena tengok daripada 5 sudut. Yang pertama cerita saya tadi iaitu di base camp. Tempat saya, rumah saya lah. Tempat saya tidur, tempat saya makan, tempat saya banyak belajar dengan Abdul Rahman. Yang kedua, basic health center iaitu klinik. Klinik saya di tengah padang pasir. Daripada base camp saya 2-3 hari sekali pagi saya akan keluar pagi-pagi pergi ke klinik untuk tengok apa perkembangan di klinik. Yang ketiga, hari raya. Ini sambutan hari raya. Dah tak boleh balik, duduk beraya di sana. Saya akan sharekan macam mana pengalaman beraya. Yang keempat, gambar orang kampung di sana. Dan yang kelima, Mahat Tahfiz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan, pertama, gambar yang pertama ni izinkan saya kenalkan Abdul Rahman. Boleh nampak kan? Tak nampak. Itu bukan gantung baju ke? Bukan baju tergantung. Betul pakcik, saya pernah sekali ada seminar tu kan. Aduh, orang tu semangat sangat cerita Abdul Rahman. Aku kata, mana Abdul Rahman ni? Tu pakcik tu. Oh, ingat baju. Nama orang betul Abdul Rahman. Yang ni masa lawatan Puan Syamsiah daripada Mercy Malaysia datang buat audit. Sekejap, saya nak tunjukkan balik. Inilah laptop kesan kejadian tersebut. Laptop yang sama, dekat situ lah. Yang ni Abdul Rahman mendengar penerangan lebih kurang setengah hari. Saya duduk sibuk buat kerja, tengok Abdul Rahman tengah dengar penerangan daripada Puan Syamsiah tu kan. Dalam hati kata, baguslah Abdul Rahman lepas ni mesti lagi pandai sikit lah. So habis-habis buat kerja tu, tengah hari jumpa Abdul Rahman, what did you learn? Mr. Rahman, can you explain back what she taught me the whole day? Oh tu dia, ajar balik. Tu apa pun tak masuk. Kerana beberapa masa sebelum tu dia baru lepas letak mouse atas monitor. Yang ni Puan Syamsiah cuba ajar dia Excel masa tu. Sebelum saya terlupa, Abdul Rahman ni salah satu kisah seram dalam kehidupan saya juga. Seram sampai sekarang trauma dia tak habis. Cuba saya nak kena buat macam ni. Ada sekali tu Abdul Rahman saya nak naikkan dia punya level sikit lah. Daripada zaman mouse tadi letak kat monitor dah naik sikit kan. Lama-lama saya ajar laptop macam mana nak on, macam mana nak off, apa semua kan. Masa mula awal-awal tu dia off, dia tekan plug terus. Habis-habis buat kerja penat. Dia tekan plug tu. Faham tak perasaan kita tengok kan? Koyak. So ada sekali tu saya pun ambil satu hari tu bangun pagi dengan penuh semangat. Saya nak naikkan peringkat Abdul Rahman lagi. Hari ni Abdul Rahman lain level. Abdul Rahman, surat tu saya dah type dah pun. Dah siap dah pun. So saja bagi, Abdul Rahman, kau nampak ini surat? Hari ni aku nak kau type surat ni. Dia punya bangga tu tergamam dari sekejap. Surat. Itu. Dia pun pergi kat kawan-kawan staff yang lain nak tunjukkan level dia lain kan. Dalam ketawa ni follow cerita saya supaya saya nak sampaikan satu sangat penting kejap lagi pengajaran. Dia pun bawa pergi kat kawan-kawan staff yang lain dia tunjuk. Ini surat. Aku bakal type kejap lagi. Nak bagi tahu orang lain tak ada chance lah bukan laptop saya tu. Nak bagi tahu orang lain tak pandai lah pasal laptop. Aku ni surat ni akan ada 2. Macam tu lah saya faham sikit. Ini Cik Mam buat dan kejap lagi aku akan buat. Itu. Saya kata daripada kau duk sombong Abdul Rahman, kau start buat kerja sekarang. Dia pun start. Dia nak start buat kerja tu kan. Exercise. Tak main lah. Exercise. Jari.
Tong, 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 tong. Perasaan masa tu memang ringan nak berlempang masa tengok. Nak tertimbun habis keyboard. Oh, dia nak tunjuk. Dia nak tunjuk ke orang dia tengah guna komputer. Ya tu lah. Pong. Okey tuan-tuan tengok Drama pun type sampai satu peringkat. Bila kita dah habis muka surat 1, kita akan masuk ke surat kedua. Dia menaip, dia tengok keyboard, dia tak tengok monitor. Tong. So sampai satu peringkat, maybe lah dia dah lama sangat menaip, dia pun nak tengok hasil kerja dia. Dia tengok kosong. Macam ni. Oi, data lost. dia punya first impression, data lost. Dia pun dengan kelang kabutnya, dengan tak berapa center dia pun lari. Where is Mr. Erman? Data lost. Macam tu lah. Saya pula masa tu tengah kemah-kemah ubat dengar perkataan data lost, sudah mati pun. Pasal semua maklumat kerja ubat, senarai ubat semua dalam laptop tu. Apa kau dah buat? So saya pun lari. Lama tepi. Saya pula masa tu boleh jadi kuda kayu pula masa tu, pergi kecilkan. Lupa saya berada di Darfur, Sudan. So saya pun kecilkan semua, cari. Kita pun cepat-cepatlah buka recycle bin. Kan kita kan biasa kalau tengok file tak ada kan. Cuba nak retrieve, tengok recycle bin. Kau buka kosong. Habis gaya lah, refresh, buka balik, restart tak buat. So buat. Drama, cuba kau cerita balik apa yang berlaku. Okay, dia pun cerita. Mr. Arman, ingat tak pasal surat tadi? Ya, betul. Kan cik masuk saya type? Ya, saya pun type lah. Saya type. Dah lama sangat saya type. Saya nak tengok hasil kerja saya. Tak ada, kosong. Saya pun macam tak boleh register lah kan. Pasal kosong. Kau type kata ni? Ya, ni keyboard ni. Lepas tu Allah Ta'ala memberikan macam panduan lah masa tu kan. Page 2 of 2. Kan kita pasal bawah ni kan, page 2. Saya pun tekan arrow ni perlahan-lahan naik atas. Lepas tu dia punya perkataan tu mula turun lah. Betul kan? Itu. So reaksi saya masa tu Pakcik kan? Reaksi saya masa tu terlalu marah. Saya pun bagi penumbuk satu kat kepala dia. Dia tengah duduk sebelah saya tu kan. Saya penumbuk satu. Dengar betul-betul apa Abdul Rahman jawab saya. Saya masa tu memang dah nekat dah. Gaduh lah. Apa nak jadi-jadi lah. Aku banyak benda lain nak buat. Kau boleh kelang kabut benda macam ni. Macam tu lah perasaan dia kan. Minta maaf. So saya penumbuk kepala dia tu. Dia pun tengok kat saya balik. Dia tumbuk ke bawah lah. Dia pun senyap tengok kat saya. Kata Cik Ahmad, kalau Cik Ahmad keluar sana, ambil kayu satu, ketuk kepala saya pandai benda ni, Cik Ahmad pergi ambil sekarang. Saya buat pasal pasal kami kat sini semua susah je kan. Yang boleh membezakan kami, yang boleh membuatkan kami hebat adalah ilmu. Faham tak? Dia punya syahdu masa tu. Abdul Rahman tadi yang maaf saya tak ada. Saya pun macam, bagus. Kau duduk kejap. Steady. Masuk bilik nangis. Saya 5 tahun dah makcik-makcik mengajar. Tak pernah lagi anak murid cakap itu kat saya. Tak pernah lagi, tak pernah. Dekat Darfur saya dapat orang cakap, iaitu Abdul Rahman. Whereby he really appreciate the knowledge. Betul-betul nak ilmu. Apa nak buat lah. Dia kata kalau perlu ambil kayu ketuk kepala saya. Selagi saya hidup, kata pasal keadaan di sana terlalu susah. Yang membezakan kami iaitu ilmu. Saya pun angkat tangan, ya Allah Tuanku, aku bersyukur kau letak aku kat sini. Baru saya nampak kenapa hikmahnya saya diizinkan berada di sana. Keluar-keluar tengok Abdul Rahman sambung. Tong. Syahdu lah sebab lah. Kalau cerita balik itu sebab. Tapi tak apalah. Itu pengalaman seram saya lah. Ni dia. Okay. Kalau boleh tengok gambar Facebook. Dan kepada yang mungkin ada yang berminat, Abdul Rahman ni masih bujang lagi. Mungkin saya tak tahu, saya just share. Dia ada juga message Facebook saya kan. I would love to come to Malaysia, dia kata. Before. Yang ni masa ambil gaji. Masa ambil gaji seronok lah. Macam-macam perangai. Ada yang bawa anak, ada yang bawa suami dia tengah sakit. Ni bawa anak. Ada yang datang ambil gaji, lepas tu tanya, bonus tak ada? Bonus. Saya kata bonus tak ada, pisau ada. Tak ada lah tu. Tak ada. Ada tu saya tengah marah, ada seorang staff ni nak berhutang. Mr. Rahman, saya faham sikit lah bahasa Arab dia. Nak berhutang boleh?
Ini ke bawah gaji. Saya pun cakap kepada Abdul Rahman pasal panjang sangat saya nak marah tu. Saya cakap, Abdul Rahman, kau translate sekarang. You cannot do that, we are not a bank, apa semua saya marah. Abdul Rahman pun translate. Orang tu pun senyum. Thank you Mr. Rahman. Apa yang kau cakap kat dia tadi, Abdul Rahman, kau ulang balik aku. Tengok lain dia translate. Dia kata kalau nak berhutang minggu depan datang balik. Mental lah, mental lah. Kalah lah nak ambil pegawai memang jauh lah. Ni malam tak ada api kan. So macam ni lah makanan. Dulu ayah saya selalu macam pesan kata, kau apa tahu? Kau hidup-hidup semua dah ada. Ayah dulu malam makan pakai minyak gas apa. Lampu ayam tu kan. Kita tak faham lah. Yelah tu sama apa? Marah balik. Ni pada muka. So, ni belajarlah pengajaran pada saya kan. Inilah yang bapak aku nak cuba sampaikan dulu. Susahnya kehidupan. Yang ni gambar ni. Ini ayam lah. Bukan anak orang saya makan ayam. Pasal gambar ni, saya harap boleh nampak lah. Gambar ni saya email ke isteri saya. So isteri saya balik, bang, susah sangat ke nak makan sana? Saya pun tanya kenapa? Sampai anak orang tu? Betul. Dia nampak macam baby ke rupa tu. Ayam dia memang gangster. Ayam dia gangster. Cuba dengar cerita saya baru boleh faham maksud saya kan. Macam gangsternya ayam dia nak kata kehidupannya susah bukan hanya kepada rakyat dia, malahan binatang-binatang pun merasakan kesusahan kehidupan. So saya berada di Pekan Darfur masa tu, jalan-jalan dalam kereta saya dengan Abdul Rahman, dengan beberapa staf lain sajalah, hari cuti je lah, hari Jumaat kan. So dalam kereta saya tu, saya perasan ada seekor ayam ni, dia tengah jalan seko-seko dia. Kalau kita sorang-sorang dia jalan kan, dia seko-seko dia jalan. Jalan tu kalau kita kat sini kampung macam ayam kan one happy family kan. Ada mak belakang, anak-anak ikut belakang. Tak ada, dia lone ranger, seko-seko. Dia seko-seko dia jalan tu tunduk bawah. Dengan Peter Pan lah, balung dia ke tepi tu. Tunduk bawah kan, macam tengah memikirkan sesuatu. Macam ni. Lepas tu tunduk bawah jalan. Saya tengok tu macam dia tengah fikir sesuatu yang hebat lah. Apa ayam dia tengah fikir? Macam tu lah kan. So kebetulan, ni ayam tu contoh kereta saya berhenti sebelah ayam tu. Dia tengah tunduk tu, saya pun daripada tingkap tengok kat dia. Dia pun angkat kepala tengok saya. Abang, macam tu lah lebih kurang. Lebih kurang lah. Adalah dia sebut, tapi dia macam faham tak? Gangster tak gangster ayam. Saya pun cakap, Abdul Rahman, kau pergi cari tuan dia, kau beli ayam ni sekarang. Aku nak makan. Gangster kan? Gangster tu. Ambil tu, saya perhatilah Abdul Rahman angkat dia tu, tak ada lawan langsung. Bawa. Muka tak boleh belah yang tu lah. Sembelih lah, sudah lah. Macam tu lah kan. So, bawa dia sembelih makan, sampai ke dah jadi daging pun gangster lagi. Liatnya nak makan. Kami panggil dia ayam IDP. Hari malam baca buku, sonok. Baca pakai lilin. Ni tuan-tuan saya nak kenalkan Mustafa. Ni dalam kereta. Cukup gangster. Mustafa. Ada mirip-mirip sama-sama pun. Mungkin ada mirip-mirip pegawai Warren dan sebagainya, tak tahu lah. Dia jawab tu. Mustafa tak ada kena-mengena dengan yang hidup di KL lah. Baik, okay, terus. Tuan-tuan, dengar. Ni Mustafa. Ni saya dengan driver saya lah. Di Padang Pasir kat sana, Padang Pasir. Yang ni tadi gambar saya berada dalam base camp saya, tempat saya duduk. So sekarang saya berada di klinik. Saya tengok dekat klinik tu, ramai orang duduk kat pagar tau. So saya pun marah lah staff saya. Kata pergilah buka pagar bagi orang masuk. Jangan Cik, jangan buat pasal, jangan. Kita buka je pagar tu, berserbu lah masuk. Kita kena nak kontrol dalam ni dulu. Selesai dalam ni, baru tukar orang. Saya rasa kita sakit ni, orang dekat pagar ni sakit tadi duduk kat pagar tu. Sakit, buka lah, aku nak masuk. Kita pun jadi meleleh lah yang mata. Kata, orang sakit tu buka lah pintu. Jangan Cik Man, sabar sikit je. Macam tu lah saya punya staff tu. Sabar sikit Cik Man, jangan. Saya sendiri nak pergi buka. Kau tak buka, aku buka. Cik Man, keluar kabut nanti, susah nanti doktor nak buat kerja. Okey lah, saya pun pergi rapat dengan dia tu, kata tolonglah sir, tolong dia buka. Saya rasa kita kat Malaysia ni tak ada sampai peringkat tu lah kot. Ni